Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Abdul Hadi memsoalkan pelantikan Anwar yang mana dia mendakwa bahawa PH cakap tak serupa bikin. Pada saya ini tidak menjadi isu, tetapi apabila dia cuba mempertikaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana dia mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah dijatuhkan hukuman mahkamah dan kini memegang jawatan terpenting dalam urus tadbir negara, dan dia juga mengatakan bahawa kita tidak tahu yang menjadi ketua kerajaan minoriti ini cukup syarat atau tidak, walau alam dia kata, dan dia juga mengatakan bahawa dia telah dihukum oleh mahkamah kerana kesalahannya dan meminta pengampunan. Jadi daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini, kita tahu ini adalah satu sikap pemimpin yang mana kita lihat selama ini lama dalam arena politik, tetapi apabila mengeluarkan satu hujah yang kita tidak respect sama sekali kerana dengan mendakwa kenyataan-kenyataan yang pada saya fitnah ni, yang mana kita tahu kenyataan yang dikeluarkan apabila dia menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah dijatuhkan hukuman dan boleh memegang jawatan penting negara. Kita tahu apa yang telah berlaku kepada Perdana Menteri kita hari ini, yang mana apabila dijatuhkan hukuman dan akhirnya apabila Pakatan Harapan menang pada PRU ke-14 dan juga 2018 itu, maka yang mana yang di-Pertuan Agong waktu itu dengan segera mengeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada penjara. Ini adalah bukan kehendak ataupun daripada parti untuk mengeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada penjara. Jadi di sini hujah Presiden PAS ini tidak tepat pada saya, yang mana dia mengelirukan rakyat. Dan yang pertama lagi, yang kedua lagi, bukan yang pertama, dia mempertikaikan apa yang telah pun dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan kerana dia masih lagi tidak merasakan bahawa dan ataupun mempersoalkan bahawa pelantikan itu tidak bersesuaian kerana dia rasa tidak ada majoriti. Tetapi Presiden PAS rasa Perikatan Nasional itu ada majoriti. Daripada mana majoriti Perikatan Nasional itu? Kalau kita lihat Perikatan Nasional, dia cuma ada 73 kursi, dan kita tahu bagaimana dia nak mencari kursi yang lain ataupun bilangan kursi untuk mereka cukupkan yang dia katakan 115. Ini adalah satu pembohongan daripada Presiden PAS. Kita tahu hari ini yang menyokong kerajaan perpaduan ini adalah komponen Barisan Nasional. Kita tahu juga didorongi oleh parti GPS daripada Sarawak, JRS daripada Sabah, dan Warisan juga dari Sabah, serta beberapa parti bebas yang lain yang berada untuk sama-sama menyokong, dan akhirnya kita lihat ada 2/3. Jadi Presiden PAS ni pada saya ada nyanyuk, yang mana dia tidak dapat nak terima bahawa apa yang berlaku kepada kerajaan perpaduan ini, dan dia nak juga menjadi kerajaan, dan dia rasa bahawa cuci itu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beliau sendiri. Saya juga nak tanya kepada rakyat Malaysia, adakah kita nak orang seperti Presiden PAS ni yang nak kita jadikan sebagai Perdana Menteri? Jadi dia cerita tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim tak layak, Presiden PAS lagi tak layak, jadi menteri pun tak layak. Itu yang orang terpaksa letak dia menjadi duta khas antara menteri kerana dia tak tahu buat kerja menteri. Dia duduk dalam politik selama ini, dia makan gaji buta, yang mana duit yang dia makan tu untuk dijadikan gaji itu adalah daripada hasil rakyat, tetapi dia mainkan isu perkauman. Dan saya harap pihak daripada kerajaan perpaduan ini boleh kita dakwa ni Presiden PAS ini kerana semakin menjadi-jadi perangai dia. Dia ingat ini kerajaan yang mana telah pun ditubuhkan oleh Perikatan Nasional, yang mana dulu mereka berleluasa untuk menabuh fitnah. Presiden PAS tidak ada idealisme untuk yang mana kita tengok untuk membangunkan ekonomi negara, untuk kita lihat apa ke arah kebaikan kepada semua kaum dalam Malaysia, tetapi dia mainkan isu-isu perkauman, yang mana isu-isu ini tidak memberi manfaat pun kepada rakyat, terutamanya golongan-golongan muda yang ada hari ini. Dan dia cuba membawa idealisme yang songsang untuk rakyat dengar. Yang mana di sini jika dia mempertikaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sekali lagi saya harap pihak polis boleh mendakwa
saya harap lepas ni Menteri KDN ambil tindakan dengan apa yang berlaku ni. Dan kita tahu apabila dia mempertikaikan ini bermaksud Presiden PAS sedang mempertikaikan ataupun sedang menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita perlu ambil tindakan segera supaya tidak ada pemimpin-pemimpin politik yang menggunakan sentimen perkauman dan sentimen agama, yang mana parti politik ini ditubuhkan oleh diluluskan oleh ROS dengan syarat adalah mereka tidak bermain dengan isu-isu perkauman ataupun isu-isu agama. Tetapi PAS sudah pun salah daripada landasan, maka kita batalkan parti yang bernama PAS ini. Biar parti yang bernama PAS ini tidak ada lagi wujud dan tidak ada lagi statement perkauman agama dimainkan. Apa yang saya baca di sini juga, dia mempertikaikan banyak perkara, yang mana dia kata ini boleh jadi ketua negara, katanya dalam ceramah umum dia, yang mana dia rasa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu betul-betul tidak boleh menjadi ketua negara. Di dalam maksudnya bahawa dia juga telah pun menidakkan kehendak Yang di-Pertuan Agong apabila melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim itu untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi matlamat dia hari ini, dia nak Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi dalam waktu yang sama apabila kita dengar isu apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, kita dengar 600 bilion, kita tak tahu hilang ke mana, yang mana kita tahu juga perlu kita buat audit forensik ke, ataupun kita harus melihat bagaimana duit itu dibelanjakan, yang mana kita tak tahu arah tujunya waktu pandemik hari itu. Jadi dia jangan ingat kerajaan mereka bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu cuci bersih. Kita juga akan cuba lihat apakah parti PAS ini berada dalam Perikatan Nasional yang lalu. Mereka betul-betul adalah satu kerajaan yang memberi manfaat kepada rakyat. Kita tahu menteri-menteri PAS makan gaji buta, dan kita tahu waktu PRU ni kita lihat Perikatan Nasional begitu bermewah sekali, dan kita juga tahu banyak perkara yang melibatkan mereka bermain dengan duit. Tetapi paling parah adalah mereka bermain dengan sentimen perkauman dan juga keagamaan, yang mana saya rasa tidak sesuai, apalagi untuk negara Malaysia ni, yang mana kita tahu ada Sabah dan Sarawak, yang mana kebanyakannya hasil daripada Sabah Sarawak digunakan oleh pimpinan-pimpinan PAS yang berada dalam kerajaan waktu memerintah, yang mana juga apabila mereka menjadi yang berhormat, semua duit itu dibayar melalui duit rakyat, yang mana duit rakyat, duit-duit yang ada di kerajaan pusat itu datangnya kebanyakan daripada Sabah dan Sarawak, iaitu hasil minyak, hasil bumi, tetapi Presiden PAS main isu perkauman. Jadi saya harap lepas ini kita boleh tangkap Presiden PAS ni. Kalau kita tak ajar seperti ini, dia rasa kuasa dia besar. Kita kena buktikan juga bahawa kalau Najib kita boleh penjarakan, apalagi Presiden PAS ni. Jangan dia menggunakan kuasa dia, jangan dia memikirkan bahawa parti dia itu dengan menggunakan sentimen keagamaan dia terlepas. Dia rasa dia banyak pengikut. Kita perlu sumbat orang seperti ini, kerana kita jangan takut. Kita ada pasukan keselamatan. Jika mereka berani untuk menentang, maka kita tangkap semua sekali mereka. Kerana perkara ini semakin lama semakin membara. Itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.